Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan penilaian holistik menurut perspektif Islam. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, eloklah apa kiranya saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Syaddad bin Muhammad Sahar dan saya merupakan pelajar PDPP IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka ambilan Oktober 2022. Okay, baik. Jadi untuk tugasan pentaksiran berterusan bagi subjek pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah, kami diminta untuk melaksanakan satu pembentangan dan tajuk yang saya telah pilih adalah berkenaan dengan penilaian holistik menurut perspektif Islam. Okay, pertama-tamanya saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada pensyarah kami iaitulah Ustazah Zabedah binti Abdul Razak kerana telah banyak memberikan bimbingan kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugasan yang telah diberikan. Dan insya-Allah saya akan cuba untuk membentangkan ataupun berkongsikan berkenaan tajuk yang telah dipilih. Dan saya rasakan bahawa tajuk ini merupakan antara perkara yang penting yang perlu diketahui sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang guru, okay, dalam melaksanakan ataupun mengorientasikan perkara tersebut di sekolah masing-masing. Okey, kita pergi pada slide yang pertama iaitu berkenaan dengan pentaksiran holistik. Sebelum kita melangkau lebih jauh, eloklah kita memahami ataupun mengetahui apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran holistik itu sendiri. Baik, kita tengok poin yang pertama. Merujuk kepada pengumpulan maklumat yang berterusan dari pelbagai sumber dalam aspek pembelajaran dan perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, pentaksiran yang menyeluruh. Yang ketiga, ciri-ciri utama pentaksiran termasuklah sekolah mengaplikasikan sistem penilaian yang seimbang, penggunaan kaedah penilaian yang lebih sesuai dan sistem komunikasi yang seimbang bagi menyokong dan melaporkan pembelajaran pelajar. Dan ianya boleh disumbangkan oleh kepelbagaian tujuan yang ingin dicapai, kaedah yang digunakan, instrumen yang digunakan dan pentaksiran yang dilakukan. Jadi, secara mudahnya adalah pentaksiran holistik ini adalah satu bentuk pembelajaran dan juga pengajaran yang tidak tertumpu kepada satu kaedah sahaja. Dan ianya menggabungkan beberapa kaedah untuk menilai prestasi ataupun tahap perkembangan murid itu sendiri. Dan pendidikan holistik itu sendiri, dia tidak menumpukan kepada kecemerlangan akademik semata-mata. Malah dia menekankan berkenaan dengan strategi pembelajaran yang mana ianya adalah satu perkara penting untuk memastikan ataupun untuk membangunkan emosi, fizikal dan juga rohani seseorang individu ataupun seseorang murid itu sendiri. Jadi, pentinglah untuk seseorang guru itu untuk memahami bagi mengaplikasikan pentaksiran secara holistik ini. Okay, baik, kita pergi kepada slide
slide yang berikutnya, komprehensif dan seimbang. Okey. Apa yang hendak dikata di sini adalah bentuk pentaksiran holistik yang ini adalah satu pentaksiran yang komprehensif dan juga seimbang. Okey. Kita tengok poin yang pertama, pentaksiran holistik merupakan proses yang komprehensif dan seimbang. Dan komprehensif bermaksud pentaksiran yang tidak dihadkan kepada suatu aspek sahaja, malahan ke semua aspek penghidupan sama ada di dunia maupun akhirat. Dan yang ketiga, seimbang pula menjurus kepada fungsi proses ini untuk melahirkan insan dan komuniti yang seimbang. Ya, baik. Seperti yang slide yang sebelum ni tadi, dia menerangkan bahawa pentaksiran holistik ini tidak hanya tertumpu kepada satu kaedah saja. Malahan, pentaksiran yang berbentuk holistik ini ianya mementingkan ataupun tidak mengenepikan sesuatu elemen yang mampu membantu bagi membangunkan emosi, rohani, sahsiah dan juga jasmani seseorang itu. Jadi, ianya perlulah diaplikasikan, okey, di semua sekolah, bagi melaksanakan pentaksiran secara menyeluruh kepada seseorang murid itu sendiri. Baik, kita tengok poin yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan keseimbangan penilaian. Di mana keseimbangan penilaian ini adalah untuk menilai kemajuan dan pembangunan efektif, yakni nilai kognitif, yakni intelektual, dan psikomotor, yakni kemahiran fizikal murid secara seimbang sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran dan yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi, kat sini kita dapat lihat bahawa seseorang murid itu dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran ada 3 elemen penting yang guru-guru perlu perhatikan ataupun perlu taksirkan, iaitu berkenaan dengan kognitif, efektif dan juga psikomotor. Okey. Ataupun saya boleh mudahkan bahasanya sebagai kecerdasan minda, kemahiran dan juga sahsiah murid. 3 elemen ini merupakan elemen penting bagi seseorang guru untuk menilai perkembangan muridnya sendiri. Kita perlu tahu bahawa pendidikan sekarang ini tidak hanya melihat ataupun menilai perkembangan murid itu melalui kecerdasan minda semata-mata. Malahan, ianya telah berubah mengikut peredaran pendidikan di mana sekarang ini murid-murid juga lebih ditekankan untuk menjadi manusia yang positif dan juga bermanfaat, iaitu pendidikan yang menitik beratkan kepada pembangunan diri dan kemahiran mengawal emosi dalam semua keadaan lah, iaitu sama ada positif ataupun negatif. Kalau kita lihat, ada satu kajian yang menyatakan bahawa tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun murid itu sendiri adalah berpunca daripada beberapa faktor. Yang pertama, 50% disebabkan oleh pilihannya sendiri. Contoh, seseorang murid itu apabila dia ingin melakukan suatu perbuatan sama ada perbuatan positif ataupun negatif,
ianya bertitik tolak dengan dirinya sendiri, iaitu satu kajian menyatakan bahawa 50% daripada perbuatan yang dilakukan itu adalah berpunca daripada diri sendiri ataupun atas kerelaan dan keinginan seseorang murid itu sendiri. Jadi penting untuk kita perbaiki semula sahsiah murid supaya mereka tidak cenderung untuk melakukan sesuatu perbuatan yang negatif. Jadi berkenaan dengan penilaian secara holistik ini ianya penting, okey, untuk diterapkan kepada murid supaya mereka tahap perkembangan mereka ini lebih seimbang dan juga komprehensif. Okey, yang seterusnya objektif. Objektif bermaksud sampai kepada hasil atau rumusan sesuatu pertimbangan dengan jelas dan yakin tanpa berat sebelah atau kecacatan fakta, menerusi pengumpulan data serta menjurus kepada data yang relevan. Manakala kebolehpercayaan merujuk kepada ketetapan dan ketekalan. Jadi dekat sini secara ringkasnya adalah menyatakan bahawa satu kesempurnaan dan juga kecukupan data itu sangat penting sebelum satu rumusan ataupun pertimbangan dilakukan dalam membentuk satu makna. Jadi, dalam kita melakukan satu perkara itu, kita tidak boleh secara holistik ataupun secara on the spot, okey, terus kita melakukan satu rumusan tanpa mengambil kira fakta dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya dalam merumuskan sesuatu permasalahan. Dan objektif bukan bermakna sama untuk semua, tetapi untuk sampai kepada maksud objektif harus mengambil kira perbezaan manusia. Dan seperti yang kita ketahui, manusia ini sifat dia tidak sama. Manusia mempunyai sifat yang berbeza atas faktor-faktor ataupun latar belakang yang berbeza. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Quran untuk menyatakan bahawa manusia ini perlu bertakwa kepada Allah. Dan manusia ini perlu sedar apa yang dia buat. Dan kita ketahui bahawa agama Islam ini merupakan satu agama yang bersifat syumul ataupun bersifat menyeluruh, di mana agama Islam ini mengajarkan umatnya dalam pelbagai bidang. Serba-serbi semuanya agama telah memberi panduan daripada sekecil-kecil perkara sehingga ke besar-besar perkara,
agama Islam telah memberi panduan kepada penganutnya, kepada umatnya, supaya tidak terpesong ataupun tidak terkeluar daripada landasan-landasan yang telah ditetapkan. Jadi dalam isu ini, dalam isu penilaian holistik, menurut perspektif Islam, Al-Quran juga telah memberikan garis panduan kepada manusia supaya diikuti, di mana Allah telah menerangkan bahawa Allah melihat segala apa yang kita lakukan, dan Allah tidak menilai hanya semata-mata sama ada dunia sahaja ataupun akhirat sahaja. Akan tetapi Allah menilai secara holistik, yakni Allah menilai kedua-duanya, kebaikan dan juga keburukan yang dilakukan oleh manusia sewaktu di dunia, dan akan mendapat ganjaran bila mana manusia dibangkitkan di alam akhirat nanti. Seterusnya kita lihat pula kepada hadis Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda bersabda bahawa orang pandai ialah orang yang pandai menghisap, iaitu menilai dirinya sendiri serta untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Jadi, apa yang dapat disimpulkan dalam hadis ini, Nabi SAW telah menyatakan bahawa orang yang bijak, orang yang pandai itu adalah orang yang mampu untuk menilai dirinya sendiri serta dia telah mengumpul ataupun telah beramal untuk kehidupan selepas kematian. Maknanya dia tidak tertumpu kepada sesuatu perkara sahaja. Seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan hidup manusia itu, dia ada kehidupan di dunia dan juga dia ada kehidupan di akhirat. Tapi apa yang ingin diterangkan oleh baginda Nabi SAW, kehidupan manusia ini tidak boleh tertumpu kepada satu bahagian saja. Makna kata kalau dunia, dunia saja, akhirat, akhirat saja. Tidak. Akan tetapi dunia dan akhirat ini adalah satu perkara yang beriringan. Apabila kita beramal di dunia, maka insya-Allah kita akan memperoleh kebaikannya di akhirat. Itu yang diperkatakan oleh baginda Nabi SAW. Yang keduanya, baginda SAW menyatakan bahawa orang yang lemah adalah orang yang semata-mata mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Jadi, jelaslah di sini bahawa baginda Nabi SAW juga telah menekankan bahawa satu penilaian holistik ini adalah merupakan penilaian yang sempurna dan tidak hanya menumpukan kepada sesuatu bidang ataupun sesuatu perkara sahaja. Akan tetapi ia akan menggabung jalin ataupun ia akan menyempurnakan sesuatu itu, mencantumkan sesuatu itu, menggandingkan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya, yang mana perkara tersebut juga akan memberikan kesan kepada pelaksanaan yang bakal dilalui. Okey, baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Terlihat dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Sadaqallahu azim. Maksudnya apa? Maksudnya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jadi sesungguhnya manusia itu adalah hamba, dan hamba ini biasanya hanya meminjam sesuatu itu daripada Tuhannya, daripada Tuhannya. Jadi manusia ini Allah telah memberikan pinjaman nyawa dan juga hartanya sewaktu di dunia, dan setelah itu manusia akan dipanggil kembali untuk menghadap Allah SWT. Jadi penting untuk kita menilai secara holistik kehidupan kita ini. Kita perlu memandang sesuatu perkara itu bukan hanya kepada sesuatu perkara tertentu saja. Akan tetapi kita perlu melihat perkara itu dan memastikan ianya akan memberikan kebaikan kita untuk kita menjalani proses yang seterusnya. Kita lihat pula kepada keupayaan guru dalam melaksanakan pentaksiran. Yang pertama, keabsahan pentaksiran, dan yang kedua, memberi keyakinan pada ibu bapa tentang keadilan dalam pentaksiran. Jadi, untuk memastikan penilaian holistik ini dapat, ataupun pentaksiran secara holistik ini dapat dilaksanakan di sekolah-sekolah, guru-guru perlu memainkan peranan mereka yang tersendiri. Yang pertama, guru-guru perlu meyakinkan kepada ibu bapa bahawa pentaksiran holistik ini adalah satu pentaksiran yang menyeluruh, dan pentaksiran ini wajar untuk dilakukan di sekolah supaya mudah untuk guru dan juga mudah untuk ibu bapa melihat sejauh mana keberkesanan dan juga sejauh mana perkembangan pembelajaran anak-anak itu. Dan kita tidak boleh lagi hanya memandang pentaksiran, ataupun kita tidak boleh mengguna pakai lagi ataupun bergantung harap lagi kepada jenis pentaksiran yang telah digunakan pada zaman-zaman yang terdahulu. Kerana apa? Kerana pada waktu sekarang ini, selaras dengan perkembangan pendidikan, ibu bapa perlu mengetahui kebaikan-kebaikan terhadap sesuatu perancangan yang telah dilakukan oleh pihak berwajib untuk menentukan cara untuk kita menilai anak-anak mengikut peredaran perkembangan pendidikan. Dan kita tidak boleh bergantung kepada penilaian peperiksaan sahaja. Kerana apa? Kerana penilaian peperiksaan hanya tertumpu kepada perkara yang melibatkan satu elemen sahaja, iaitu kita menilai murid berdasarkan kertas peperiksaan yang diberi. Makna kata, pentaksiran sebelum ini kita hanya memberikan kertas soalan kepada murid, dan seterusnya murid akan menjawab soalan tersebut. Setelah habis waktu peperiksaan, kebiasaannya murid tidak dapat mengaplikasi ataupun murid tidak dapat mengingat apa yang telah dipelajari. Mereka hanya risau terhadap
peperiksaan. Makna mudahnya, mereka hanya belajar bila mana ada ada waktu-waktu peperiksaan yang telah ditetapkan. Bila tiada peperiksaan, maka mereka mengambil enteng ataupun mengambil mudah terhadap pembelajaran mereka. Dan ini amat merisaukan kita. Jadi kita perlu mengubah cara penilaian kita terhadap anak-anak. Seterusnya, hasil dan juga penilaian dapat memberi impak kepada pelajar. Jadi kalau kita lakukan pentaksiran secara holistik ini, ada beberapa perkara yang insya-Allah kita boleh peroleh daripada anak-anak. Yang pertama, kita boleh mencungkil kemahiran baru. Perkara ini berlaku apabila pentaksiran secara holistik dilakukan di sekolah. Guru-guru dapat mentaksir murid-murid secara individu. Guru-guru dapat melihat bakat murid-murid yang terpendam, di mana kadang-kadang seorang murid itu dia malu untuk menonjolkan dirinya ke hadapan. Tetapi dengan adanya pentaksiran secara holistik, guru-guru dapat ataupun murid-murid dapat berpeluang untuk menunjukkan bakat yang mereka ada. Yang kedua, membaiki kelemahan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengembangkan potensi murid. Jadi perkara ini amat pentinglah. Sebab apa? Sebab bila adanya satu pentaksiran yang bersifat holistik, maka murid tidak lagi malu untuk ke hadapan untuk menonjolkan bakat-bakat mereka, kerana mereka merasakan bahawa ini adalah salah satu cara yang mana mereka boleh apply, mereka boleh tunjukkan apa benda yang mereka minat dan mereka boleh berkongsikan apa yang mereka ada. Okey, untuk penutup, pentaksiran holistik menurut Islam adalah suatu pengalaman yang sangat mencabar, namun berakhir dengan sesuatu semangat yang sangat mengujakan. Dan alangkah baiknya jika kita dapat untuk memulakan pentaksiran sehingga selesai dan sempurna. Jadi, apa yang kita dapat lihat di sini adalah bahawa Islam juga menganjurkan manusia untuk mengaplikasikan pentaksiran yang berbentuk holistik supaya apabila kita lakukan sesuatu perkara, kita tidak akan keciciran perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi kalau boleh saya bacakan sedikit keratan daripada akhbar yang menyatakan bahawa mulai tahun 2022, ujian akhir sesi akademik ditambah baik melalui penyediaan soalan yang setara standardnya oleh KPM bagi murid tingkatan 1 hingga 3. Dan pentaksiran holistik ini dilakukan bukan pada waktu-waktu tertentu. Pentaksiran ini dilakukan sepanjang sesi pengajaran dan juga pembelajaran berlangsung. Dan ianya dilakukan sebahagian daripada pembelajaran bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid. Dan ianya adalah bertujuan untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan di negara setanding dengan pendidikan di negara-negara maju yang lain. Jadi saya rasa itu sahaja dahulu.
pembentangan dan juga perkongsian daripada saya. Jadi saya ingin mengucapkan mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan dalam pembentangan saya, dan insya-Allah kalau ada penambahbaikan, insya-Allah saya akan lakukan pada waktu yang akan datang. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton video kali ini, pembentangan kali ini. Semoga Allah SWT merahmati kalian semua insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.